Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syazah binti Muhammad Hafid 11807776 dan saya akan membentangkan buku saya tentang indikator moving average iaitu indikator volume weight moving average. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut isi kandungan buku ini, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada individu penting yang banyak membantu saya sepanjang saya menyiapkan buku pertama saya ini, terutamanya Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah selaku pensyarah saya kerana beliau telah banyak memberikan bimbingan dan tunjuk ajar dalam menghasilkan penulisan ini. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu saya secara langsung atau tidak langsung sepanjang penulisan buku ini dijalankan dan dibentangkan. Akhir sekali, saya ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kesilapan atau kesalahan yang terkandung di dalam buku ini. Seterusnya, secara amnya buku ini membicarakan tentang indikator volume weight moving average ataupun VWMA di dalam pelaburan saham. Di dalam buku ini juga ia menghuraikan beberapa kaedah atau teknik untuk menganalisa indikator VWMA. Selain itu juga dilampirkan hubungan antara volume weight moving average VWMA dengan simple moving average SMA. Buku ini mengandungi dedikasi yang telah saya lampirkan pada awal pembentangan, prakata, pengenalan volume weight moving average di bab 2, di bab 3 tentang aplikasi VWMA di TradingView, bab 4 bagaimana untuk menggunakan volume weight moving average tanpa simple moving average, bab 5 volume weight moving average 200 dan 20, bab 6 volume weight moving average berdasarkan trend dan bab 7 menganalisa carta VWMA 20 dan SMA 20, bab 8 cara untuk membaca carta bagi volume weight moving average bersama dengan simple moving average, dan terakhir sekali adalah konklusi. Di dalam buku ini, saya akan menerangkan bagaimana cara untuk menggunakan VWMA. Namun, sebelum kita bercerita tentang VWMA, kita perlu faham terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan moving average dan volume dalam technical analysis ini. Okey, moving average ni adalah satu indikator yang biasa digunakan oleh pelabur dalam dagangan saham. Volume ni pula apa? Volume ni adalah satu konsep yang digunakan untuk kita ukur kekuatan arah aliran pasaran. Dan jika kita lihat pada carta yang dilampirkan pada muka surat sebelah, volume itu yang terdapat di bawah harga pasaran saham yang berada di trading platform tersebut. Dan daripada carta volume ini, kita boleh analisis untuk tunjukkan dia sama ada dia trend peningkatan atau dia trend penurunan harga saham, tapi dalam tempoh masa tertentu. Okey, jenis carta yang digunakan
di atas adalah Heiken Ashi. Dan tujuan kita letakkan Heiken Ashi ini adalah untuk memberikan pembaca pemahaman tentang apa itu volume. Jika kita lihat pada carta tersebut, terdapat volume berwarna merah dan volume berwarna hijau. Apa yang dimaksudkan dengan volume berwarna merah dan volume berwarna hijau ini? Volume berwarna hijau ini bermaksud apabila close price semalam lebih tinggi daripada open price pada hari ini. Volume berwarna merah pula bermaksud apabila berlakunya close price semalam lebih rendah daripada open price pada hari ini. Dan pembaca harus tahu volume yang tinggi yang terdapat pada carta tidak semestinya datang daripada volume pembelian, kerana volume tersebut juga boleh datang daripada volume penjualan. Dan jika kita lihat berdasarkan carta tersebut, volume warna merah yang tinggi yang berada di sebelah kiri tersebut adalah volume penjualan. Seperti yang saya terangkan tadi, volume ini adalah bar yang berwarna merah dan hijau yang berada di bawah carta saham syarikat tersebut, dan dia berada di bawah pergerakan harga saham syarikat pada trading platform. Dan apa yang dimaksudkan dengan volume berwarna hijau dan berwarna merah ini telah saya terangkan sebelum ini. Kita ke muka surat seterusnya. Merujuk kepada carta yang ditunjukkan sebelum ini, volume berwarna merah yang tinggi tersebut menunjukkan volume penjualan. Okey, daripada warna volume tersebut, kita boleh ramal emosi pelabur pada hari tersebut. Kalau volume yang terbentuk adalah berwarna hijau, maksudnya dia adalah volume penjualan. Ini bermaksud yang permintaan melebihi pengeluaran, yang mana menyebabkan harga stok meningkat kerana pelabur pada ketika itu sudi untuk beli stok dengan harga yang tinggi. Jadinya perkara ini akan menyebabkan berlakunya bullish candlestick. Perkara yang sebaliknya juga berlaku sekiranya volume berwarna merah, kerana dianggapkan volume berwarna merah ini ketika itu emosi pelabur mungkin dalam keadaan kurang baik, iaitu mungkin mereka berasa takut untuk membeli stok, menyebabkan berlakunya pengeluaran melebihi permintaan. Ini akan menyebabkan harga stok jatuh, dan perkara ini dikenali sebagai bearish candlestick. Kita akan teruskan dengan bab 2, iaitu Volume Weight Moving Average VWMA, iaitu tajuk utama buku kita. Okey, bila harga dia buat pergerakan volume yang kuat, ini maksudnya harga pergerakan harga tu telah disahkan. Bila berlakunya kenaikan volume secara serentak. Maksudnya kat sini, volume ni bersamaan dengan kekuatan pembelian atau kekuatan penjualan. Jadinya, sekiranya hal ini berlaku, jumlah dagangan meningkat seiring dengan perkembangan trend. Sama ada di dalam bull atau bear market. Apa pula yang dimaksudkan dengan bull dan bear market ini?
Kita akan teruskan dengan muka surat sebelah. Perkataan bull secara asasnya bermaksud menaik. Jadinya, bull market ni berlaku apabila majoriti saham dalam pasaran saham naik secara berterusan. Bear tu apa pula? Bear tu maksudnya menurun. Jadinya, bila majoriti saham berlaku penurunan secara berterusan, maka berlakunya lah bear market. Okey, kita sambung pula dengan volume weight moving average, VWMA. VWMA ni dia gabungkan indikator moving average dan volume untuk baca momentum pasaran atau untuk menganalisis sesuatu kekuatan breakout. Moving kebiasaannya indikator moving average ni adalah indikator yang banyak digunakan pelabur dalam pasaran saham kerana ia membantu dalam membuat keputusan sama ada hendak membeli atau hendak menjual atau teruskan menyimpan saham tersebut. Seperti yang saya telah beritahu sebelum ini, VWMA ini adalah indikator moving average yang biasa digunakan oleh pedagang atau pelabur dalam dunia dagangan saham. Kerana dia adalah untuk menganalisa saham tersebut dan ianya juga merangkumi volume dalam pengiraannya. Dan indikator moving average ni dia mementingkan closing price yang tinggi. Selain itu juga dalam VWMA ni, weightage ni dia bergantung kepada volume dalam sesuatu tempoh masa. Contohnya, kalau harga penutup ataupun closing price pada sesuatu hari itu lagi tinggi daripada sebelumnya, maka volume pada ketika itu, pada hari tersebut lebih tinggi ataupun lebih besar di carta volume. Okey. Dengan maklumat ini, pelabur boleh buat keputusan yang lebih baik sekiranya mereka hendak menambahkan volume dalam strategi perdagangan mereka. Kebiasaannya, volume weight moving average ini digunakan bersama dengan simple moving average. Dan di bawah ini kita dapat lihat carta yang mengandungi volume weight moving average dan ia juga menunjukkan volume tersebut lebih besar daripada sebelumnya kerana harga close price pada hari tersebut lebih tinggi dan mungkinnya berlaku volume pembelian. Okey, kita teruskan pula dengan bab 3 iaitu bagaimana kita hendak mengaplikasikan volume weight moving average iaitu VWMA di trading view. Apa pertama sekali yang kita perlu lakukan? Okey, selepas kita cari trading view, kita cari company dan bila kita sudah dapat company, kita klikkan carta berciri penuh yang ada di tepi. Seusai kita klik, kita akan nampak carta sebegini dipaparkan di komputer kita ataupun di tablet atau sebagainya. Jadi, apa yang perlu kita buat adalah kita pilih penunjuk dan strategi atau simbol FX yang ada
di halaman tersebut. Seterusnya, bila kita tekan penunjuk dan strategi tersebut, kita cari VWMA ataupun Volume Weight Moving Average dan pilih VWMA 20, 50, 200 ataupun sekiranya anda hendak memilih VWMA yang lain, dibolehkan. Langkah keempat yang kita perlu lakukan adalah kita tekan tetapan yang ada pada carta tersebut dan kita pilih jangka masa yang kita nak guna dalam VWMA. Dan daripada situ kita akan dapat lihat pilihan yang diberikan kerana ia mempunyai VWMA 20, VWMA 50, VWMA 200 dan tandakan betul di jangka masa yang anda inginkan. Terakhir sekali, hanya perlu perhatikan garisan VWMA pada graf yang dipaparkan. Okey. Seterusnya, bab keempat iaitu bagaimana kita nak menggunakan VWMA tanpa SMA, iaitu Simple Moving Average. Pertama sekali, kita gunakan VWMA ni untuk kita kena pasti dan tunjukkan trend pasaran yang ada dalam graf atau carta. Kalau kita nak berniaga mengikut arah pasaran yang dah berlaku, VWMA ni dia boleh berikan beberapa petunjuk kepada pelabur. Tapi perlu ingat bahawa moving average ni adalah lagging indikator. Dia tak ramalkan trend baru, tapi dia mengesahkan trend yang telah berlaku. Dan di dalam carta ini kita dapat lihat VWMA telah mengesahkan trend pasaran, iaitu ada berlakunya downtrend dan kemudian berlakunya uptrend dalam syarikat Pharma Niaga ini. Berdasarkan carta sebelum ini, dilabelkan uptrend dan downtrend. Downtrend ni bila harga saham berada di bawah VWMA dan kecerunan VWMA dalam keadaan menurun. Dan uptrend ni harga saham berada di atas VWMA dan kecerunan VWMA ni dia menaik. Okey. Kedua, VWMA ini boleh bertindak sebagai support dan resistance. Okey. Dia menggunakan volume weight moving average dalam dunia dagangan saham sebagai support dan resistance yang dinamik. Kenapa kita gelar dia dynamic? Sebab support resistance VWMA ni berubah seiring dengan perubahan harga. Tapi dia juga ada perbezaan dengan support dan resistance pada indikator lain. Kerana kita akan lihat pada satu carta tersebut akan berlakunya style and bounce ketika dia mencecah moving average yang popular. Apa yang dimaksudkan dengan moving average yang popular? Moving average yang popular ni bila jual beli saham pada waktu tu diikuti oleh orang ramai. Pertama sekali, VWMA ni dia boleh bertindak sebagai resistance. Berdasarkan carta yang kita tampilkan di sini, yang dibulatkan itu adalah resistance. Dia hendak menembusi
VWMA, tetapi VWMA bertindak sebagai resisten dan dia kembali melantun. Walaupun VWMA ni dia tak seperti support dan resisten yang lain, tapi kecenderungan dia sama je. Bila harga ada di bawah VWMA dan ia kerap berlaku, maka dia menunjukkan berlakunya tekanan jualan yang tinggi dalam pasaran. Dan tekanan jualan yang tinggi ni maksudnya harga saham berada di bawah VWMA dalam jangka masa yang panjang. Kalau kita tengok carta yang ada sebelum ini, harga tersebut sukar ditebusi. Ini bermaksud penjual dia lebih berkuasa daripada pembeli. Apabila VWMA ni dia berada di atas harga, dia bertindak sebagai resisten dan harga akan melantun kembali seperti apa yang telah saya katakan sebelum ini. Dan perkara ini akan menyebabkan penawaran peluang yang singkat. Okey, kedua, VWMA juga bertindak sebagai support. Bila harga berada di bawah VWMA ni dia akan bertindak sebagai support. Maksudnya kat sini, bila harga cenderung untuk melantun balik ke atas, ini akan menyebabkan peluang belian berlaku. Okey, yang ketiga pula, breakout berada di atas atau di bawah VWMA. Breakout yang ditunjukkan di dalam carta ini adalah breakout support dan juga berlakunya retest support. Kalau kita tengok kembali kepada chart tersebut, kita akan nampak yang VWMA punya support dan resistance ni sama je macam support dan resistance yang lain, sebab dia tak boleh pertahankan harga untuk selamanya, sebab kadang-kala akan berlakunya pecahan harga dan bila berlakunya pecahan harga akan berlakunya tembus harga. Jadi pelabur dia boleh ambil kesempatan bila penembusan harga ni berlaku. Sama ada dia berlaku di atas VWMA ataupun di bawah VWMA untuk di trade breakout. Okey, cara yang lama yang biasa digunakan oleh pelabur pada waktu breakout ialah dia menunggu harga resisten untuk pecah untuk mengelakkan pedagang memasuki pasaran yang pada ketika itu mereka jangkakan yang akan berlakunya trend meningkat. Namun perkara yang sebaliknya berlaku, iaitu trend menurun. Okey, apabila garis moving average telah dilintasi harga sebelum memasuki pasaran dagangan, kita kena tunggu dulu untuk kita atasi masalah isyarat palsu ni. Sebab apa? Dengan cara ini kita boleh tapis banyak pergerakan harga yang tak stabil ataupun berombak yang dikenali sebagai volatile, sebab masa pasaran ni dia tidak menunjukkan arah yang jelas. Jadi lebih baik sekiranya pelabur dalam dunia dagangan saham menunggu 1 hingga 3 hari sebelum membuat keputusan untuk membeli bagi mengelakkan breakout palsu berlaku. Bab seterusnya adalah bab 5, iaitu kita akan menganalisis volume weight moving average 200 dan 20. Di sebelah ini kita sertakan carta VWMA 200 dan 20. Garisan berwarna merah ini mewakili VWMA 200 dan garisan berwarna hijau ini mewakili VWMA 20.
Jika kita lihat pada slide ini, kita dapat lihat yang ada dinyatakan bahawa VWMA ni dia banyak membantu dalam melancarkan tindakan harga ataupun dia lebih dikenali sebagai price action. Okey, apa yang kita kena tahu dalam indikator moving average ni? Semakin lama indikator moving average ni digunakan, iaitu contohnya VWMA 200, semakin lambat ia bertindak balas terhadap pergerakan harga. Begitu juga dengan bila kita gunakan moving average yang pendek, dia moving average itu akan semakin berombak dan dia semakin cepat dia bertindak balas terhadap harga. Kalau kita nak gunakan fast moving trend, kita boleh gunakan moving average yang pantas. Contohnya VWMA 20. Tapi kalau kita nak gunakan moving average yang slow moving trend, kita boleh gunakan VWMA 200 sebab dia berfungsi lebih baik. Oleh itu, ia juga bergantung kepada kita. Kita nak menetapkan berapa panjang moving average itu supaya dia sesuai dengan gaya perdagangan kita sendiri. Okey, kita juga perlu kena ingat yang harga aktiviti perdagangan yang berat, contohnya VWMA 200, dia ada lebih banyak weightage berbanding dengan aktiviti perdagangan VWMA 20 yang lebih ringan. Okey, seterusnya volume weight moving average berdasarkan trend. Volume weight moving average ni dia lebih sesuai dengan strategi yang ikut trend sebab indikator ni dia tunjukkan prestasi yang lebih baik dalam pasaran yang tengah trend. Okey. Dalam VWMA ini juga kita boleh gabungkan isyarat dengan teknik lain untuk kita dapatkan analisis pasaran yang lebih komprehensif. Okey, berdasarkan carta yang kita paparkan di sini, VWMA ini mewakili line warna biru dan line warna merah ini diwakili oleh simple moving average ataupun SMA. Okey, berdasarkan carta ni kita dapat lihat yang garisan VWMA 20 ni dia berada di atas VWMA dan berada di bawah candlestick. Jadi, bila keadaan ini berlaku, maksudnya volume disahkan ataupun volume mengesahkan yang syarikat tersebut berada dalam keadaan trending menaik. Okey, daripada carta kedua ni pula kita tengok, kita dapat lihat yang daripada bahagian yang kita petakan tu dia menunjukkan VWMA dia berada di atas SMA pada saat yang tepat, iaitu bila saat yang tepatnya bila berlakunya breakout je. So ini menunjukkan bahawa volume ni dia telah mengesahkan pada waktu ini akan berlakunya uptrend ataupun trending meningkat. Okey, seterusnya bab 7 iaitu analisa carta VWMA 20 dan SMA 20. Okey. Seperti yang kita sedia maklum, carta yang dipaparkan adalah carta syarikat Pharmaniaga. So, dekat sini line yang berwarna biru ini mewakili VWMA ataupun volume weight moving average. Dan line yang berwarna merah ini mewakili SMA atau simple moving average. Kenapa line ini dibulatkan? Sebab daripada sini kita nampak macam seolah-olah line VWMA dan line SMA mengikuti antara satu sama lain. Tapi
kalau kita perhatikan dengan lebih teliti ataupun kita analisa dengan lebih baik ataupun dengan lebih lanjut, sebenarnya dia tak sama. Sebab apa? Sebab VWMA ni dia lebih menekankan volume, tetapi SMA ni dia hanya kira closing price pada sesuatu tempoh masa yang pelabur itu inginkan. Okey, carta yang kedua pula adalah carta yang menunjukkan volume penjualan dan volume pembelian yang kita gunakan untuk kita analisis hubungan antara volume weight moving average dan simple moving average. Yang warna merah ini, volume yang berwarna merah ini adalah volume penjualan dan volume yang berwarna hijau ini adalah volume pembelian. Okey, jika kita lihat daripada carta ini dia menunjukkan volume pembelian yang besar. Oleh kerana syarikat ini dia mempunyai volume pembelian yang besar, VWMA dia mula menjauhi SMA. Okey, seterusnya, oleh kerana trend mula menurun dan volume syarikat ini pada ketika itu semakin kecil, dia menyebabkan VWMA 20 dia berada di bawah SMA 20. Maksudnya di sini, apabila VWMA dia lebih rendah daripada SMA, maka harga akan mula jatuh. Namun, sebaliknya pula akan berlaku sekiranya volume semakin membesar dan ini akan menyebabkan VWMA 20 dia akan berada di atas SMA 20. Jadi, ini akan menyebabkan harga semakin meningkat. Okey, seterusnya kita akan membicarakan tentang bagaimana kita membaca carta volume weight moving average dan simple moving average. Okey, carta ini menunjukkan VWMA bergerak di bawah simple moving average, yang mana ini akan menyebabkan keadaan bearish berlaku. Apa yang dimaksudkan dengan keadaan bearish? Bearish adalah di mana berlakunya penurunan harga terhadap saham. Okey, jika kita lihat pada carta ini, sekiranya garisan VWMA melintang di bawah SMA, ini akan menyebabkan trend menurun akan berlaku. Okey, maka pada ketika itu, sekiranya VWMA dan SMA berjaya ditembusi oleh harga, maka trend menurun pada ketika itu adalah sah. Apabila trend menurun sudah sah, mereka iaitu pelabur atau mereka yang terlibat dalam dunia dagangan saham ini, mereka boleh membuat keputusan sama ada mereka hendak menjual saham yang mereka ada untuk mengaut keuntungan atas apa yang berlaku, ataupun mereka hendak menunggu sehingga keadaan volume pembelian kembali. Dan di dalam pasaran global, sekiranya hal ini berlaku, maka akan adanya short position di bawah VWMA. Tetapi di dalam pasaran Malaysia, perkara ini iaitu short position ini tidak digalakkan.
Seterusnya, bila kita lihat carta di bawah ini, apabila garisan volume weight moving average mula bergerak di atas simple moving average, ini menunjukkan keadaan bullish berlaku. Bullish ialah di mana berlakunya kenaikan harga saham. Maka jika bullish berlaku, mungkin akan berlakunya peningkatan dalam perubahan trend. Sekiranya harga pasaran pada ketika itu mengatasi atau berada di atas VWMA dan SMA, maka pelabur atau pedagang pada ketika itu boleh mula untuk mencari long opportunities. Hal ini kerana long trend ini dia berada di atas volume weight moving average. Selain itu, perpisahan ataupun pemisahan antara garisan volume weight moving average dan simple moving average ini dia menunjukkan arah aliran pasaran saham. Maksudnya di sini, sekiranya VWMA ini berada di antara candlestick dan simple moving average, maka terdapat isyarat untuk pasaran menjadi trending menaik. Namun, sebaliknya pula berlaku sekiranya simple moving average ini berada di antara candlestick dan volume weight moving average. Bila hal ini berlaku, ia adalah satu isyarat untuk sesuatu pasaran itu menjadi trending menurun. Sekiranya berlakunya trending menurun, pelabur atau pedagang atau sesiapa sahaja yang terlibat dengan dunia dagangan saham, dia perlu ingat bahawa volume weight moving average mungkin hanya ingin menguji simple moving average sebagai support dan resisten. Tapi dia bergantung kepada arah utama instrumen yang didagangkan. Okey, test support dan resisten ini juga dianggap sebagai satu potensi untuk trend menjadi reversal. Trend menjadi reversal tidak bermaksud yang pasaran itu akan berpatah balik kepada asal, tetapi mungkin kembali meneruskan trendnya sama ada pada ketika itu trendnya menurun atau trendnya meningkat. Okay, carta di atas ini menunjukkan bahawa simple moving average dia menjadi satu support. Ia dapat dilihat bila harga hendak menembusi SMA, tetapi apabila ia menjejak, dia melantun kembali beberapa kali. Okey, seterusnya carta ini menunjukkan bahawa simple moving average menjadi resistance. Okey, support ini bermaksud apabila paras saham itu dikatakan susah untuk menembusi paras untuk turun. Sekiranya paras untuk turun itu berjaya tembusi, maka dia akan terus menurun. Namun berbeza pula dengan resisten. Resisten ni di mana paras saham itu dikatakan susah untuk berlakunya kenaikan. Okey, harga akan dipercayai terus menaik sekiranya paras ini ditembusi, dan counter pula ia bermaksud counter reversal ini adalah counter yang berubah dari uptrend ke downtrend dan juga sebaliknya. Okey, seterusnya bila tiada pemisahan garisan antara VWMA dan SMA, mungkin pada ketika itu ia menunjukkan turning point. Maksudnya di sini sekiranya kedua-dua moving average ini iaitu VWMA dan SMA berada dekat dengan antara satu sama lain, lebih baik untuk para pelabur ataupun mereka yang terlibat dengan dunia dagangan saham ini keluar daripada pasaran.
Kerana secara amnya yang dapat kita lihat daripada catatan ini, isyarat ini berbeza dengan isyarat yang kita bincangkan sebelum ini. Apabila berlakunya tiada pemisahan antara BWMA dan SMA ini, pedagang mungkin boleh mengambil long position dan melihat sekiranya tiada pemisahan antara BWMA dan SMA. Sekiranya pada waktu ini mereka hendak mengumpul keuntungan, mungkinlah pada ketika inilah mereka perlu terus keluar daripada pasaran tanpa berlengah. Kesimpulannya, volume weight moving average ini dia adalah satu indikator yang biasa digunakan bersama-sama dengan simple moving average. Namun, jika kita gunakan dia sendirian tanpa simple moving average, ia tidak semestinya tidak bagus seperti jika ia bergabung dengan simple moving average. Daripada ini, saya berharap agar para pembaca dapat memahami sedikit apa yang saya sampaikan di dalam buku ini, dan saya berharap agar pengetahuan ini dapat dimanfaatkan pada kegunaan di masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.